Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sekalian penonton? Alhamdulillah, saya Ustazah Kasum binti Muhammad Isa, tenaga pengajar kuliah Duha di Masjid Kabul Segelap setiap hari Khamis pagi. Alhamdulillah, dalam keadaan kita sekarang ini, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk sama-sama berkongsi ilmu, pengetahuan. Lebih-lebih lagi dalam masa-masa sekarang ini, kita akan menghadapi bulan Ramadan tidak lama lagi. Baiklah juga kita dapat memanfaatkan masa-masa kita agar ia tu bermanfaat kepada diri dan juga keluarga. Alhamdulillah, hari ini Ustazah nak kita masih lagi membicarakan kitab Riyadhus Salihin jilid yang kedua, dan dalam kitab Kitabus Salam, dan kita merajaah sedikit kitab ni kerana saya beranggapan, saya merasakan bahawa baiklah juga untuk kita sama-sama meneliti tentang perkara yang menjadi keutamaan kita pada kebelakangan ini adalah tentang salam. Jadi boleh salam ke tak salam ke, itu sudah pun dibincangkan. Yang penting adalah kita memberi salam sesama kita, keutamaan dan kelebihannya. Dalam kitab bersalaman ni, Babu Fadlis Salam wal amri bi ifsyaihi, iaitu kitab mengucapkan salam dan perintah untuk kita menyebarluaskan kepada orang lain yang kita jumpa. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau semua memasuki rumah yang bukan rumah-rumahmu sendiri sehingga engkau semua meminta izin lebih dahulu, yakni orang yang ada di dalamnya. Jadi di sini kita diperintahkan supaya orang-orang yang beriman ini diharap kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikut segala yang ditetapkan oleh agama dan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di antara adab-adab disuruh sebelum kita masuk ke dalam rumah, kita memberi salam kepada orang rumah, orang yang ada di dalam rumah. Ada satu cerita yang dibawakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau tu merasakan susah di rumah, maka berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berceritakan tentang keadaan susahnya. Maka Nabi pun menggalakkan dia supaya apabila masuk ke dalam rumah, kalau ada orang dalam rumah, dia salam kepada orang rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya galakkan semua supaya kita penuhlah dalam kita memberi salam, rahmat Allah kepada yang ada dalam rumah dan juga keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhkanlah, jangan Assalamualaikum aja. Nanti kita akan tengok ada tak hadis yang mendukung perkara tersebut. Buat masa ni cerita tentang seorang sahabat tu, Nabi bilang kalau ada orang dalam rumah beri salam, kemudian baca surah Al-Ikhlas sekali, kemudian baru masuk. Kemudian kalau tak ada orang dalam rumah, beri selawat, beri salam ke atas Nabi Muhammad sebagaimana kita beri salam dalam tahiyat, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian barulah kita baca surah Al-Ikhlas dan kita masuk rumah. Kemudian sahabat tu datang lagi jumpa dengan Nabi, kemudian mengatakan bahawa alhamdulillah keadaan dia makin baik berkat sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi dan diamalkan oleh sahabat tersebut. Kita pun boleh melakukan yang sama. Jadi Nabi dalam ayat ni disuruh orang-orang beriman mengikut ajaran Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Janganlah engkau semua memasuki rumah yang bukan rumah-rumah kita sendiri sehingga kita tu meminta izin. Kalau rumah kita kan tak payah minta izin. Kalau rumah orang lain, kita kena minta izin, boleh tak kita masuk dulu, boleh tak kita masuk. Kalau 3 kali beri salam orang tak nyaut, maka kita tidak diberi izin dan kita harus pulang. Kita harus berlapang dada dan pulang. Kemudian dekat sini pertama sekali minta izin,
kemudian ucapkan salam kepada orang yang di dalamnya. Ya. Okay. Jadi itu yang pertama dalam surah An-Nur ayat 27. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi dalam surah An-Nisa ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Sadaqallahul azim. Jikalau engkau semua diberi penghormatan, huyyitum diberi penghormatan dengan satu penghormatan, kemudian berilah, maka jawablah penghormatan itu ataupun salam tersebut dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang serupa dengannya. Misalnya kalau orang sebut Assalamualaikum Assalamualaikum, kita sebut Assalamualaikumussalam warahmatullah. Lebih baik kan warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan keberkatan kepada orang tersebut. Tapi atau kalaupun kita nak ringkas, kita boleh jawab sebagaimana yang dia berikan pada kita. Misalnya kalau dia cakap Assalamualaikum, kita pun cakap Waalaikumsalam. Ataupun dia cakap Assalamualaikum warahmatullah, kita pun jawab Waalaikumsalam warahmatullah, yang sama serupa. Tapi yang baik adalah kita beri penghormatan yang lebih kepadanya. Kemudian dalam ayat seterusnya dalam surah Az-Zariyat ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin alaihi faqalu salama qala salam. Sadaqallahul azim. Dekat sini disebut, adakah sudah sampai padamu cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? Di waktu mereka masuk padanya, lalu mereka mengatakan salam, kemudian Ibrahim pun menjawabkan salam. Dipraktikkan oleh para anbiya. Kemudian kita pergi kepada hadis pertama dalam bab ni. Tadi Al-Quran yang menyokong, kemudian kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, kemudian disebutkan di sini bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu manakah amalan Islam yang terbaik? Ayul islami khair? Qala tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Iaitu kita memberikan makanan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang sudah engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Di sini kita kadang-kadang lihat waktu zaman kita sekarang, waktu ni susahlah untuk kita nak membeli makanan kan. Jadi ada orang-orang yang susah misalnya yang tak boleh keluar, jadi kita pun yang berdekatan dengan dia, bolehlah kita tanya ada apa-apa keperluan yang boleh kita belikan sekali kalau kita nak pergi ke kedai dan sebagainya. Kita belikanlah orang-orang tua kita, orang-orang yang berkeperluan khusus ni, kita bantulah untuk memberi makanan. Ataupun kita boleh saja sekarang ini order makanan dan dihantar ke rumah mereka, kerana kita nak dapat pahala memberi makan orang. Boleh juga kita lakukan begitu, tapi dengan kita berhati-hati agar orang yang menyampaikan barang-barang tersebut, delivery itu dihantar kepada rumah-rumah yang juga dalam keadaan sihat. Okay, kita pun nak jaga kesihatan orang-orang yang menyampaikan, delivery man tu semua. Kita pun nak jaga kesihatan mereka, kita kena hati-hati. Jadi mereka pun boleh saja gantung jauh, gantung aja dekat pintu tu, nanti orang rumah boleh buka sahaja. Itu pun untuk menjaga keselamatan mereka-mereka yang banyak berkhidmat kepada kita sekarang, banyak menghantar makanan ke rumah-rumah. Kemudian memberi salam kepada siapa yang kita kenal ataupun siapa yang kita tak kenal. Misalnya yang kita kenal, lebih mudahlah untuk kita memberi salam kan. Praktiskan dalam diri untuk memberi salam sesama kita. Ataupun lah orang yang bukan Islam, misalnya kita cakaplah apa khabar, how are you dan sebagainya, untuk merapatkan ukhuwah, ataupun untuk sebagai jiran tetangga walaupun bukan Islam, kita wajiblah berlaku baik hubungan dengan mereka, kerana mereka yang paling dekat dengan kita. Tak kira lah apa bangsa pun, misalnya kalau mereka duduk seorang pun kat rumah, kita boleh juga hantar makanan kepada mereka, cakap
apa khabar encik, tengok kalau mereka sakit, tengok lama tak jalan di depan rumah, apa keadaan pak cik tu, apik tu, apa keadaan mereka. Kita lihat dari jauh misalnya, ataupun cakap encik, boleh saya tengok encik ke depan pintu misalnya. Sekarang tak boleh kunjungi satu sama lain, tapi kalau terdesak misalnya, kita tengok lama misalnya plastik kat depan pintu pun tak diambil, sedangkan rumah kita tengok macam ada orang. Kita bukan kepo tapi prihatin, lihat apa keadaan jiran kita. Dalam keadaan begini, kan kita masing-masing jaga diri, tapi kita pun perlu jugalah mengambil berat kepada mereka-mereka warga tua kita yang mempunyai keperluan ataupun mempunyai keperluan khas untuk membantu satu sama lain, ya. Jadi kalau orang yang kita kenal, mudahlah untuk kita memberi salam. Bagi orang yang kita tak kenal tu, itu yang kita lebih kena mulakan untuk memberi salam kepada mereka. Jadikan satu tabiat dalam diri. Jadi di antara juga sebab-sebab tanda-tanda hari kiamat adalah, pernah saya baca bahawa kita akan memberi salam kepada siapa yang kita kenal saja. Orang yang kita tak kenal, kita tak beri salam. Itu ada tanda-tanda hari kiamat. Tapi alhamdulillah lah, kita masih lagi memberi salam antara satu sama lain. Kemudian di sini ada hadis yang kedua, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu ta'ala Adam sallallahu alaihi wasallam qala izhab fasallim ala ulaik nafar minal malaikah julusin fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zuriyatika faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah fazaduhu wa rahmatullah muttafaqun alaih. Ya, di sini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ketika Allah Taala menciptakan Adam, lalu dia berfirman, pergilah hai Adam, lalu ucapkanlah salam kepada mereka, iaitu siapa? Yang kelompok para malaikat yang sedang duduk. Kemudian dengarlah bagaimana cara mereka memberikan penghormatan itu padamu. Jadi kadang-kadang kita lihat agama Islam tu adalah orang yang mempraktiskan tu sangat-sangat penting. Jadi dalam pendidikan, Allah mendidik Nabi Adam AS bagaimana untuk dia tu melihat ilmu yang disampaikan oleh orang lain, ya. Jadi Allah boleh saja mengajar Nabi Adam AS, kalau gini beri salam seperti ini. Tapi Allah mahu untuk dia melihat sendiri. Jadi sebab itu kita dalam pendidikan ada orang yang visual. Kita waktu mengajar tu ada setengah orang yang memang peka dari segi pendengaran. Ada orang tu dia dengar je tak boleh, dia nak kena lihat. Ni ada video, ada suara, ada muka saya. Jadi mudah-mudahan tak mengantuk, tidak rasa segar, tidak boring dan sebagainya. Ada orang seperti itu. Jadi ada orang mesti kita tunjukkan bagaimana. Ada ilmu yang perlu kita tunjuk, seperti ilmu nahu, bagaimana grammar tu berubah. Kita kalau mengajar kita tak boleh duduk lah. Ajar nahu mesti berdiri, tunjuk gini bagaimana ia berubah daripada ini ke ini, kan perlu praktikal. So Allah SWT suruh Nabi Adam AS pergi kepada kelompok malaikat tu dan beri salam kepada mereka, dan lihat bagaimana mereka menjawab salam tersebut. Kerana kata Allah, kemudian dengarlah bagaimana cara mereka memberikan penghormatan itu padamu, kerana sesungguhnya yang demikian itulah cara engkau harus memberi penghormatan dan juga cara penghormatan untuk semua keturunanmu. Jadi untuk kita semua kita kena ikut begitu bagaimana malaikat menjawab salam Nabi Adam AS, iaitu apabila Adam lalu mengucapkan, Nabi Adam AS mengucapkan Assalamualaikum, kemudian para malaikat menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Di sini mereka menambahkan untuknya kata-kata warahmatullah. Kan nampak tak? Malaikat tu menambah apa yang sudah Nabi Adam AS berikan, tambah lagi. Begitu tambah keberkatan, tambah rahmat daripada Allah, sangat-sangat baik. Kemudian hadis seterusnya daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in
بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطش ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبراز القسم. Muttafaqun alaih. Di sini dari Abu Umarah iaitu Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma, katanya kita semua diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan 7 perkara, iaitu meninjau orang sakit, mengikuti jenazah, mentashmidkan orang yang bersin, iaitu mendoakan supaya beroleh kerahmatan dengan mengucapkan ya rahamukallah, ya rahamukillah bagi perempuan. Kepada orang yang bersin, jika ia mengucapkan alhamdulillah, dia ucapkan alhamdulillah, kita pun sebut ya rahamukallah, ya rahamukillah, iaitu. Dan kemudian menolong orang yang lemah, membantu orang yang dianiaya, mengatakan salam dan melaksanakan sumpah. Di antara benda penting ni 7 perkara yang disebutkan di sini, iaitu meninjau orang sakit. Pada waktu ini tidak digalakkan meninjau orang-orang sakit. Orang sakit tu disuruh untuk berehat di rumah, jangan bercampur gaul ramai orang. Kemudian kena pergi ambil ubat, jumpa doktor dan sebagainya. Kemudian kita kena jaga jarak kita antara kita dengan orang lain supaya tidak melaratlah penyakit yang ada pada kita. Bukan zaman sini wabak saja, pada ketika nanti kalau mudah-mudahan kita doakan perkara yang berlaku pada kita sekarang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan dengan lebih banyak rahmat, kasih sayang, kesembuhan atas segala penyakit. Mudah-mudahan juga kita ni yang menuntut ilmu banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memberi kita kemudahan dalam waktu ini, diangkat segala wabak dan juga kemelaratan. Kita bila masa sekarang, kita yang sakit ni pun berdoa kepada Allah supaya sakit kita ni jangan kena pada orang lain. Bukan masa ini saja yang saya sebut, masa-masa yang akan datang juga kita harus menjaga. Bila kita sakit, kita ada jarak supaya kita tak menyebarkan kepada orang lain. Kemudian meninjau orang sakit pada ketika ini tidak boleh. Kemudian anak-anak misalnya juga boleh memastikanlah ibu bapanya dalam keadaan sihat, bertanya kabar. Kemudian mereka-mereka yang tertentu saja yang memang memerlukan perhatian kita bolehlah meninjau mereka. Kemudian mengikuti jenazah. Jadi meninjau orang sakit pun pada ketika ini bukanlah semua orang kita tak boleh tengok. Kita pun buat sesuatu tu masuk di akal lah fikiran. Ada yang memang OKU, orang yang kurang upaya, memang memerlukan social worker, mereka-mereka yang sudah ditugaskan untuk meninjau mereka, kena memastikan lah keadaan mereka. Caregiver, kena tengok juga orang-orang yang kita jaga. Cuma ada batasan-batasannya. Kemudian kat sini mengikuti jenazah, dan sekarang pun kita tak boleh juga, hanya anggota terdekat saja yang boleh melaksanakan perkemubian dan solat jenazah. Mentashmidkan orang yang bersin. Jadi bila kita dengar orang tu mengucapkan alhamdulillah, maka kita pun mengucapkan ya rahamukallah ataupun ya rahamukillah. Kalau pun tak tahu, kita tahu ya rahamukallah je. Ni orang perempuan macam mana nak sebut ya rahamukallah apa sebut saja ya rahamukallah pun tak apa. Tidak salah pun pasal kita tidak tahu. Cuma gender je lah, berbeza kan. Kemudian menolong orang yang lemah. Menolong orang yang lemah, kita disuruh selalu menolong orang yang lemah. Sekarang kita sebagai caregiver, kita sebagai social worker, kita mestilah ada garis panduan bagaimana kita nak menolong orang-orang yang lemah ni. Kerana banyak sekarang yang pekerjaan yang tidak dapat mereka lakukan, jadi mereka mengadakan online service ni. Jadi kita pun boleh membantu samalah. Kemudian membantu orang yang dianiaya, kita bantu orang yang dianiaya, iaitu dengan itulah orang-orang yang dianiaya oleh mereka-mereka ni, kita membantu mereka. Kemudian ada satu cerita lah, satu hadis yang Nabi suruh membantu orang yang aniaya dan orang yang menganiaya. Orang yang aniaya biasalah kita faham membantu dia supaya dia tu bagaimana mendapatkan perlindungan dan sebagainya. Tapi orang yang menganiaya ni macam mana?
Ada tak orang menganiaya sekarang ni dalam masa-masa ni? Ada jugalah. Yang tidak jaga batasan tu dia menganiaya orang lain juga. Yang tak jaga keselamatan dia, mengenai keselamatan orang lain tu menganiaya juga tu. Dengan kita melarang dia daripada melakukan penganiayaan tersebut. Ada domestic violence semua kan. Itu semua kita kena membantulah mereka supaya mereka tu terbela nasib-nasib mereka. Meratakan salam dan melaksanakan sumpah. Kita mesti mengatakan salam, beri salam. Yang ini, hadis ini masuk dalam bab ni kerana ada salah satu daripada yang diperintahkan 7 perkara itu, iaitu memberi salam dan juga melaksanakan sumpah. Bagaimana sumpah tu, tidak ada siapa yang sudah sumpah nak melakukan ini, nak mengitu, ataupun yang dah nazar semua, kenalah melaksanakan nazar mereka. Kemudian bila mereka tidak mampu, maka dia kena bayar kafarah sumpah dia ataupun nazarnya. Jadi kalaulah kita nak melakukan apa-apa, kita kena tengok keadaan diri kita, adakah kita mampu ataupun tidak. Kemudian hadis seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa tu'minu hatta tahabbu. Awala adillukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salam bainakum. Rawahu Muslim. Kita lihat di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga engkau semua itu sehingga engkau semua beriman, dan tidak akan dinamakan beriman engkau semua itu sehingga engkau semua saling cinta mencintai. Tidakkah engkau semua suka kalau saya menunjukkan kepadamu semua pada sesuatu yang jikalau engkau semua melakukannya, tentu engkau semua akan saling mencintai, iaitu katakanlah salam antara sesamamu semua. Jadi dekat sini Rasulullah memberi kita tips lah. Jadi kalau kita ingin saling cinta mencintai, kita suka orang menyukai kita pun menyukai orang lain, Nabi menunjukkan kita satu perkara, iaitu dengan kita memberi salam sesama kita, maka di situlah akan tersebarnya salam. Kemudian kita pun akan dijamin syurga oleh Allah SWT, kerana kita itu beriman kepada Allah, Rasulnya, dan juga kita saling mencintai. Important para hadirin hadirat sekalian, maksudnya syurga kita, syurga Allah SWT adalah dengan kita melakukan banyak kebaikan, kita beribadah kepada Allah, dan juga kita menyayangi antara satu sama lain, memaafkan satu sama lain. Dalam keadaan yang begini lagi, kita kena banyaklah berfikiran positif, tolakkanlah segala permusuhan dan sakit hati dalam diri ini, banyak-banyak memaafkan orang lain. Cara kita juga harus menyokong ke arah kebaikan. Ada polisi-polisi yang baik yang harus kita pun bekerjasama. Kemudian dari Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayuhan nas afshu salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallu wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahih. Dari Abu Yusuf, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai sekalian manusia, ratakanlah salam, sebarkan salam, berikanlah makanan, pereratkan kekeluargaan. Bila kita beri salam, kita beri makan, lagi-lagi anggota keluarga kita yang terdekat, kita rapatkan hubungan kekeluargaan. Kemudian kita solat malam, sedang manusia lain tidur, maka engkau semua akan masuk syurga dengan selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis terakhir dalam bab ini dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab, annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar fayardu ma'ahu ila suq. Di sini disebutkan bahawa Abu Tufail bin Ubay bin Ka'ab, bahawasanya ia mendatangi Abdullah bin Umar, lalu ia pergi bersamanya ke pasar. Tufail berkata, jikalau kita pergi ke pasar, maka Abdullah bin Umar ni tidaklah Abdullah bin Umar ni, bila dia melalui seorang penjual yang ada di situ ataupun orang yang berdagang, apa pun jual yang kat situ, tidak pula dia melalui seorang miskin tu, kecuali ia pasti memberi salam pada mereka. Jadi Abdullah bin Umar ni, apabila dia melalui pasar, dia nampak siapa yang ada situ, penjualan semua yang berjual, pedagang, dia tidak akan diam, melainkan dia akan memberi salam kepada mereka. Walaupun
dia tak membeli sesuatu. Kemudian At-Tufail berkata, pada suatu hari saya datang lagi ke tempat Abdullah bin Umar, lalu ia meminta supaya saya mengikutinya ke pasar. At-Tufail ni mengatakan bahawa satu hari tu dia datang jumpa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ajak dia pergi pasar. Kemudian dia berkata, apa yang engkau akan kerjakan di pasar? Buat apa Umar? Di pasar bukan nak menanyakan harga barang ke? Bukan nak membeli sesuatu ke? Bukan nak cari sesuatu di pasar ke? Juga bukan pun nak duduk-duduk kat situ dalam tempat di pasar tu. Nak buat apa ajak pergi pasar ni? Tufail pun mengata begitu. Heran nak ajak pergi kenapa? Saya pun berkata pula, duduk sajalah di sini dengan kami dan kita boleh berbual-bual, bercakap-cakap. Maka Abdullah lalu berkata, ini jawapan dia, kenapa nak pergi juga pasar walaupun tak ada apa nak beli. Baik duduk sini lah, kata Tufail kan. Kemudian Abdullah berkata, hai Abu Batn, kerana Tufail ni mempunyai perut yang besar. Wahai pak perut, perut dia besar. Hanya sahaja kita pergi ke pasar itu adalah untuk meratakan salam dan kita mengucapkan salam kepada siapa sahaja kita bertemu dengannya, dan nak dapat pahala sebarkan salam. Abdullah bin Umar ni nak dapat pahala sebarkan salam. Jadi dia bilang nak pergi pasar ni hanya untuk nak sampaikan salam, ratakan salam. Yang kita mengucapkan salam kepada siapa yang kita bertemu dengannya. Jadi di pasar kan ramai orang. Dan juga bila dia mengatakan salam, mudah-mudahan penjual dan juga orang yang membeli mendapat pahala yang banyak. Bila mereka mendapat rahmat Allah, keberkatan Allah, rahmat Allah, maka mereka sudah tentu akan berjual beli dengan jujur, amanah. Orang yang membeli pun jangan mengambil kesempatan. Ambil misalnya jangan bila orang dah timbang begitu, kita ambil pula sikit, curi. Jangan. Jadi bila dia menyampaikan salam kepada banyak orang di situ, orang pun jawab salam. Orang dia beri salam, orang jawab, dia pun dapat balik, dapat kelebihan. Jadi tempat yang paling ramai orang ni yang Abdullah bin Umar buat adalah di pasar. Di pasar sampaikan salam. Itu je yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bila dia nak pergi pasar, walaupun dia tidak berkehendak untuk membeli apa-apa. Okay? Daripada sini kita dapat lihat betapa pentingnya salam. Tak kisahlah nak salam mufti seperti ini ke, macam mana ke, terpulang. Jadi yang penting adalah ucapan kepada mereka. Mudah-mudahan bila kita beri ucapan salam kepada mereka, wabak ini akan sentiasa terlepas daripada diri mereka, kerana diberikan salam, doa oleh orang-orang sekeliling mereka. Kita dapat lihat betapa besarnya kesan salam ni kepada diri juga dan juga orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa sampai di sini saja perkongsian saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang untuk kita membicarakan bab yang lain, kitab yang lain. Mudah-mudahan kita berdoa antara satu sama lain. Allah angkat segala kesusahan kita pada ketika ini. Allah bantulah mereka-mereka yang terjejas dalam keadaan kita waktu ini. Berikan mereka ketenangan, berikan mereka kemudahan, berikan mereka husnuzan pada Allah, mempunyai sangka baik pada Allah. Ingatlah pada pandangan sekalian, satu pintu yang Allah tutup, Allah akan buka lebih banyak pintu lagi, dengan syarat kita tu rajin untuk berusaha. Kita tak boleh berserah kepada takdir saja. Kita boleh nampak kesan daripada kesusahan ni sampai saat sama-sama dirasai oleh orang lain, maka orang yang lebih susah akan merasa lebih susah. Maka kita sentiasalah menyampaikan salam ni bukan hanya dengan lisan kita, tapi keprihatinan kita kepada orang-orang lain yang terjejas. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Yang baik datang daripada Allah dan kekurangan kesilapan datang daripada saya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.